Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu tahun 5. Jadi, pada minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam topik reka bentuk pengaturcaraan iaitu pembangunan pengaturcaraan dalam mikro pengawal. Okey. Sebelum kita mulakan kelas, kita lihat dahulu video di bawah. Okey, ini merupakan antaramuka untuk perisian Scratch. Okey, Scratch ini merupakan aplikasi yang telah kamu pelajari pada tahun 4. Scratch ini merupakan aplikasi untuk kita bina pengaturcaraan bagi animasi. Tapi untuk tahun ini, kamu akan belajar pengaturcaraan melalui mikro pengawal. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar pembangunan pengaturcaraan dalam mikro pengawal. Okey, apa itu mikro pengawal? Mikro pengawal ini merupakan sebuah sistem komputer kecil. Okey, macam laptop dan komputer itu merupakan komputer besar, tapi untuk mikro pengawal itu merupakan sistem komputer kecil. Mikro pengawal ni dia boleh buat benda yang kita arahkan melalui pengaturcaraan. Tapi untuk kita punya pengaturcaraan tu, kita hendaklah sesuaikan dengan fitur dan perkakasan yang disambung dengan mikro pengawal. Jadi, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak akan merujuk buku teks muka surat 49 dan 50. Okey. Okey, sekarang mari kita lihat paparan antaramuka perisian pengaturcaraan. Baiklah, ini merupakan salah satu paparan antaramuka perisian pengaturcaraan iaitu M-Block. Jadi kamu boleh search dekat Google M-Block, nanti dia akan keluar paparan seperti ini. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenal pasti fitur antaramuka perisian pengaturcaraan bagi M-Block. Jadi fitur yang pertama iaitu sprite. Okey, sprite berada di bahagian atas kiri. Okey. Sprite ini merupakan imej grafik secara simulasi yang melakukan arahan yang diatur cara. Maksudnya kita letakkan arahan, kita susun bagi lengkap arahan yang kita nak. Nanti output dia akan terhasil di bahagian sprite. Okey, jadi dia akan lakukan arahan yang kita berikan. Okey, yang kedua, fitur yang kedua iaitu device. Okey, device ini merupakan pemilihan pelbagai papan mikro pengawal untuk digunakan. Maksudnya terdapat pelbagai papan mikro pengawal yang berada di bahagian device. Okey, fitur yang ketiga iaitu, kamu nampak tak ni? Yang saya bulatkan ini. Ini merupakan fitur device library. Ada simbol tambah. Okey. Cuba kita lihat ada apa dekat bahagian device library ni. Okey, nampak tak? Ini merupakan papan mikro pengawal. Jadinya dekat device library ni dia ada koleksi papan mikro pengawal.
Ada banyak jenis papan mikro pengawal yang terdapat dalam device library. Jadi, antara contoh mikro pengawal ialah Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Micro. Yang ni yang kamu akan gunakan lah. Okey. Yang kita akan pilih satu mikro pengawal. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, RBT tahun 5. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada fitur yang seterusnya, iaitu apa ni? Ini merupakan kategori blok. Dia ada pin, event, control, operators, variable, my block. Okey. Jadi, yang seterusnya ini merupakan sprite. Maafkan saya, ini merupakan block palette yang mengandungi kategori blok. Jadi, dia ada blok atur cara bagi kategori blok. Maksudnya arahan-arahan yang terdapat pada kategori blok. Okey. Kemudian, yang bahagian kosong ni, ini merupakan script area, iaitu kawasan yang digunakan untuk menempatkan blok atur cara bagi membentuk pengaturcaraan yang lengkap. Maksudnya, kita letakkan blok atur cara di bahagian script area, kemudian output dia akan terhasil di bahagian sprite. Okey, contohnya macam ni. Kita drag saja blok atur cara ke bahagian script area. Macam ni. Okey. Jadi, fitur yang terakhir iaitu upload. Setelah kita selesai lengkapkan atur cara di bahagian script area, kita boleh upload, iaitu memuat naik atur cara yang telah dibina ke dalam papan mikro pengawal. Setelah selesai semua, kita boleh upload. Okey. Ini merupakan antara fitur-fitur antara muka perisian pengaturcaraan yang kamu perlu tahu. Dia ada sprite, device library, upload, block palette dan script area. Okey, dah habis cerita pasal fitur-fitur dalam antara muka perisian pengaturcaraan. Sekarang kita teruskan dengan kategori blok dalam aplikasi perisian pengaturcaraan. Jadi, dalam setiap aplikasi pengaturcaraan, dia ada lain-lain kategori blok. Seperti yang kamu tahu, kita akan buat pengaturcaraan dalam bentuk blok. Maksudnya, kita susun dalam bentuk puzzle. Seperti yang kamu dah buat pada tahun lepas bagi aplikasi Scratch. Kita akan buat pengaturcaraan yang mudah. Jadi, bagi setiap blok yang kita akan susun dalam pengaturcaraan, dia ada kategori dia tersendiri. Jadi, kamu kena kenal pasti dahulu kategori blok supaya mudah untuk kamu cari blok bagi pengaturcaraan kamu. Contohnya, kamu dah ada carta alih dengan pseudocode tu. Jadi, kamu perlu tahu fungsi untuk setiap kategori blok untuk memudahkan kamu memberi arahan kepada mikro pengawal. Jadi, kita teruskan dengan mengenali kategori blok. Baiklah, ini merupakan kategori blok umum yang patut kamu tahu, yang sepatutnya kamu tahu. Sebab dia merupakan yang umum. Okey, sebelum tu kamu boleh lihat buku teks muka surat 50. Okey, jadi kategori blok yang pertama iaitu kontrol. Kontrol ini untuk menyenaraikan asas struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan. Okey, kategori blok yang kedua iaitu event. Okey, event ini untuk menyenaraikan perbuatan seperti mula,
goncang atau tekan switch mengikut papan mikropengawal yang digunakan. Dia bergantung kepada papan mikropengawal yang kita gunakan. Sama ada kita gunakan microbit ke Arduino Uno, Arduino apa lagi dan sebagainya. Okey, dia mengikut papan mikropengawal yang kita gunakan. Contohnya untuk goncang dengan perbuatan goncang dengan tekan switch ni, dia ada dekat microbit. Okey. Contohnya dekat yang asasnya mula di sini. Maksudnya kita on mikropengawal tu. Jadi dia sama macam pseudocode dengan carta alir kita. Dia kena ada perkataan mula untuk memulakan sesuatu. Okey, yang seterusnya iaitu kategori blok pin. Okey, pin ini untuk menyenaraikan kawalan pada pin papan mikropengawal untuk melakukan sesuatu arahan. Okey, pin ini penting dalam sebuah mikropengawal. Sebab apa? Sebab dia ada banyak pin tau. Jadi, masa kamu buat pengaturcaraan, kamu kena kenal pasti dahulu pin yang mana satu. Contohnya, dekat mikropengawal tu dia ada banyak kan tempat LED contohnya. Jadi, kita kena pasti dulu. Okey, LED A ni ada dekat pin berapa. Contoh, kamu nak nyalakan LED di sebelah kanan. Jadi, kamu kena tahu pin nombor berapa yang kamu perlu nyalakan. Okey. Yang seterusnya iaitu operator, iaitu mengandungi arahan operasi matematik dan gate logik seperti AND, OR dan NOT. Okey, baiklah. Sekarang mari cikgu tunjukkan kat mana kategori blok ini duduk dekat antara muka perisian, pengaturcaraan and blok. Okey, kategori blok ni duduk dekat bahagian ni. Kan dia ada pin, event, control, operator. Okey, di sebelah kategori blok ni dia ada blok palette, dia ada blok atur cara. Okey, untuk pin, ini merupakan antara blok atur cara yang ada untuk pin. Macam cikgu kata tadi, pin ni penting. Kita kena tahu LED untuk mikropengawal tu berada di pin nombor berapa. Tengok ni, kita nak turn on LED pada pin nombor berapa. Okey, kita pilihlah pin nombor berapa yang ada dekat mikropengawal tu, LED tu. Okey, yang seterusnya iaitu event. Okey, ini merupakan contoh blok atau cara yang ada dekat event. Okey, macam event tadi dia menentukan start sesuatu mikropengawal. Okey, kita letakkan kat sini. Okey, contoh. Okey, yang seterusnya ialah control. Okey, ini merupakan contoh blok atur cara untuk control. Okey, yang seterusnya operator. Operator ni dia mengandungi arahan operasi matematik dan gate logik. Tengok ni, dia ada simbol tolak, tambah, okey, dan sebagainya. Okey, baiklah. Sekarang cikgu nak tunjuk kepada kamu contoh antara muka yang lain. Okey, contohnya macam microbit. Okey, kamu search sahaja dekat Google microbit, dia akan keluar macam ni. Kemudian kamu tekan dekat Let's Code. Okey, lepas tekan dekat Let's Code, kamu tekan Make Code Editor. Okey, kemudian kamu boleh tekan dekat New Project. Okey, kamu namakanlah projek kamu. Contohnya macam ni. Okey, Cikgu Hamizah. Contoh nama projek. Kamu boleh letak apa-apa saja nama projek untuk projek kamu. Okey. Okey, kemudian dia akan keluar antara muka untuk microbit. Okey, untuk microbit ni dia mesra pengguna. Sebab apa? Sebab kita tak perlu perkakasan. Kita tak perlu papan mikropengawal. Sebab apa? Sebab dia dah ada dekat antara muka ni. Jadi, ini merupakan bahagian-bahagian yang akan cikgu terangkan pada microbit ni. Okey.
Bahagian yang pertama, okey, yang cikgu bulatkan ni, ini merupakan bahagian untuk simulation area. Okey, dekat simulation area ni, kita uji atur cara tanpa menyambungkan perkakasan. Nampak tak? Maksudnya kita tak perlukan perkakasan untuk kita programkan antara muka ni. Bahagian yang kedua, ini merupakan blocks palette, iaitu atur cara yang disusun dalam bentuk blok. Okey, kemudian, okey, nampak tak? Yang tempat cikgu bulatkan ini merupakan script area, iaitu ruang blok atur cara yang boleh digabungkan menjadi satu arahan lengkap. Maksudnya ruang untuk kita letakkan arahan, supaya arahan yang kita letakkan itu terhasillah output dekat papan microbit ni. Okey. Yang seterusnya, nampak tak butang ni? Butang download. Okey, download ini merupakan memuat turun atur cara yang telah dibina ke dalam papan mikro pengawal. Kita dah bina atur cara. Jadi kita muat turun atur cara tersebut ke dalam papan mikro pengawal. Okey, mari cikgu tunjukkan contoh fungsi microbit ni. Okey. Jadi dekat papan microbit ni, dia ada tempat LED. Okey, nampak tak yang lubang-lubang macam ni? Okey, dia ada 5x5. Okey, dia ada 25 LED dekat sini. Jadi kita tekankan basic. Kita ambil show LED. Okey, kita letakkan dekat arahan on start. Okey, kemudian nampak tak dia sama je lubang sama bilangan macam dekat papan microbit tadi tu. Dekat sini sama je kan bilangan dia. Jadi kita boleh bagi arahan dekat sini. LED mana yang kita nak dia menyala. Contoh dia macam ni. Okey, contoh dia. Okey, kita nak nyalakan LED huruf T. Okey, kemudian untuk lihat output dia, okey, kita onkan dekat papan mikro pengawal ni, papan microbit ni. Okey, nampak tak? Dia akan keluar output seperti mana yang kita beri arahan dekat script area tadi tu. Okey, contoh yang kedua pula. Okey, nampak tak? Ada dua button dekat papan microbit ni. Ada button A dan ada button B. Okey, jom kita bagi arahan dekat button A dan button B. Okey, untuk button A, kita keluarkan dahulu arahan untuk button A dan button B. Okey, tekan dekat bahagian input. Okey, setelah itu kita letakkan arahan kepada button A. Okey, contoh dia kita ambil dekat sini. Okey, kita nak letak arahan apa dekat button A tu? Kita nak bagi dia keluar apa dekat screen papan microbit tu. Okey, contoh dia macam ni, show icon. Okey, jadi kita nak dia tunjukkan ikon bentuk love. Okey, kemudian kita tekan button A. Nampak tak? Dia keluar tak macam arahan yang kita bagi? Nampak? Sama kan macam arahan yang kita bagi? Kita bagi arahan dekat sini, dia akan keluar output dia dekat papan microbit. Okey, kemudian untuk button B pula. Okey, kita tukarkan A kepada B. Okey, kemudian kita letakkan arahan untuk button B. Okey, tekan basic. Okey, ada apa lagi yang kita boleh bagi dekat button B? Okey, contoh dia macam ni. Show string. Hello. Okey, kita tekan on untuk papan microbit. Okey, kemudian kita tekan button B. Okey, nampak tak? Perkataan yang berjalan tu, perkataan hello. Nampak tak? Dia sama macam papan LED yang kita nampak dekat jalan, dekat pasaraya. Selamat datang ke Giant, selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Gua Perahu. Okey,
Kalau kita tak nak perkataan hello ni, kita boleh ubah kepada perkataan yang kita nak. Contoh dia, cikgu cantik. Contoh. Okey. Kita onkan papan micro:bit. Kemudian kita tekan button B. Sebab kita bagi arahan dekat button B. Nampak tak? CIKGU CANTIK. Okey, cikgu cantik. Jadi ini merupakan contoh fungsi untuk micro:bit. Kita boleh letakkan muzik, LED, macam-macam lagi dekat micro:bit ni. Jadi ini merupakan contoh yang kedua, contoh antarmuka yang kedua yang kamu boleh gunakan. Tapi untuk micro:bit ni, ini merupakan antarmuka yang paling basic, yang paling mudah untuk kamu belajar sebab dia tidak memerlukan papan mikro pengawal. Jadi kita boleh tengok output terus dekat bahagian simulator ni. Okey. Okey, sekian saja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan yang cikgu berikan di Telegram. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.